Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah hari ini kita akan melakukan aktiviti ziarah dalam Madinah Munawwarah. Jadi ziarah dalam ni apa? Ziarah dalam ni adalah kita melakukan ziarah di sekitar Masjid Nabawi. Melakukan ziarah di tempat-tempat bersejarah yang berada di sekitar Masjid Nabawi. Jadi ziarah dalam ni kita ada beberapa checkpoint, dan checkpoint kita yang pertama di belakang saya iaitu Masjid Nabawi. Jadi Masjid Nabawi ni apa? Masjid Nabawi ni adalah salah satu daripada 3 buah masjid yang penting dalam Islam. Nabi SAW bersabda, la tashaddu ar-rihal illa ila 3 masajid, Masjidil Haram wa Masjidil Aqsa wa Masjidil Hada. Maksud dia apa? Tidak digalakkan untuk kamu bermusafir ke sebuah tempat melainkan ke 3 buah masjid. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa dan masjidku. Masjidku itu ialah Masjid Nabawi. Jadi nama Masjid Nabawi ni diambil daripada pengasas Masjid Nabawi itu sendiri, iaitu tidak lain dan tidak bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sejarah terbinanya Masjid Nabawi ni, sejarah bagaimana dipilihnya tapak Masjid Nabawi yang sekarang ni adalah bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhenti di Quba selama 4 hari, dan selepas 4 hari baginda menuju ke Madinah. Sesampainya baginda di Madinah, maka gubernur-gubernur Madinah dan pembesar-pembesar Madinah ketika itu semua berebut-rebut untuk memegang tali kekang unta Rasulullah, supaya Rasulullah ni jadi tetamu rumah dia orang. Tapi Rasulullah kata apa? Da'uha fa innaha ma'murah. Rasulullah tegah. Rasulullah kata, lepaskan, sungguhnya dia telah diberikan perintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pembesar-pembesar Madinah pun lepaskan. Jadi unta Rasulullah yang bernama Kiswa tu, dia pun berjalan sehingga tiba di suatu tempat. Unta tu pun duduk. Bila unta tu duduk, maksudnya dia dah berhenti di satu bidang tanah. Rasulullah pun bersabda, hunal manzilah insya-Allah ta'ala. InsyaAllah di sinilah tempat tinggal. Maka bermulalah. Sebelum tu Rasulullah tanya, milik siapakah tanah ni? Maka penduduk Madinah pun jawab, tanah ni milik 2 orang anak yatim, iaitu Suhail bin Amru dan Sahal bin Amru. Maka Rasulullah pun minta kepada diorang nak beli tanah tu, nak buat masjid. Bila diorang tahu yang Rasulullah datang nak beli tanah diorang, nak buat masjid pula tu, maka diorang pun nak bagi saja tanah tu kepada Rasulullah. Tak perlu bayar apa-apa. Tapi Rasulullah tetap nak bayar. Bila Rasulullah berkeras, maka Rasulullah membayar sebanyak 10 dinar. Di sini kita dapat nampak betapa Rasulullah menyentuh ni anak yatim. Setelah itu maka bermulalah pembinaan Masjid Nabawi, dan pada ketika itu Rasulullah duduk di rumah Abu Ayyub Al-Ansari selama setahun. Jadi lepas ni kita nak masuk Masjid Nabawi ni, macam mana? Setiap kali kita masuk ke suatu tempat, kita pergi ke ziarah ke suatu tempat, maka kita perlukan adab-adab dia. Apa adab nak masuk Masjid Nabawi ni? Ini adalah masjid yang antara masjid yang paling mulia ni. Adab dia sama je macam masjid-masjid di seluruh dunia. Yang pertama sekali kita kena pastikan kita punya badan ni, kita punya tubuh kita bersih, suci daripada hadas. Dan kita masuk masjid dalam keadaan hati yang tenang. Dan sebelum kita masuk, kita baca doa, Allahumma inni as'aluka, Allahumma ftahli abwaab rahmatik. Dan kita masuk dengan kaki kanan. Bila kita masuk, sebelum kita duduk, kita solat tahiyatul masjid. Pastikan kita solat tahiyatul masjid. Sebab apa? Sebab kelebihan solat di dalam Masjid Nabawi ni tak sama dengan masjid-masjid selain daripada Masjid Nabawi. Kelebihan dia apa? Salatu fi masjidi hada afdalu min alfi salatin fi ma siwa illa al-Masjidil Haram. Ini Rasulullah kata, solat di masjidku ini adalah lebih baik daripada 1000 solat di tempat lain kecuali Masjidil Haram. Sekiranya kita solat di Malaysia, satu solat kita dapat 1 pahala, solat di Masjid Nabawi kita dapat 1000 pahala. Ini kelebihan dia. Jadi kita kena sentiasa, bila tuan-tuan ada di masjid ada di Madinah ni, tuan-tuan ambil peluang sebanyak-banyaknya untuk beramal di dalam Masjid Nabawi ni. Tuan-tuan bayangkan, pahala tuan-tuan ni digandakan dengan 1000 kali. Jadi itu sahaja untuk Masjid Nabawi, dan kita akan
pergi ke checkpoint kita yang kedua, iaitu Raudhah Nabi. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, jadi kita dah sampai ke checkpoint kita yang kedua, iaitu Raudhah Nabi. Jadi Raudhah ni apa? Raudhah ni adalah satu tempat atau satu kawasan di antara mimbar Nabi dan rumah Nabi. Perkara ini bertepatan dengan sabda Nabi SAW, "Ma baina baiti wa minbari raudhatan min riyadil jannah." Maksudnya apa? Di antara rumahku dan mimbarku adalah salah satu taman daripada taman-taman syurga. Dapat kita tahu bahawa Raudhah ni adalah tempat yang sangat mulia dan sangat penting dalam Islam. Jadi apa yang ada dalam Raudhah ni? Kenapa kita semua tengok semua orang berebut-rebut nak masuk dalam Raudhah ni? Dalam Raudhah ni ada apa? Jadi dalam Raudhah ni ada beberapa tiang, dan setiap tiang-tiang tu ada cerita yang tersendiri. Jadi hari ni saya nak share satu cerita mengenai satu tiang, iaitu tiang Aisyah radhiyallahu anha. Jadi kenapa nama dia tiang Siti Aisyah? Dan dikhabarkan bahawa Sayyidina Aisyah dicerita pada sahabat-sahabat, Rasulullah SAW ni selalu solat solat tahajud atau solat taubat dekat tiang. Dan sahabat-sahabat pun selalu juga ambil peluang untuk solat dekat tiang ni, selalu berkumpul dekat tiang ni. Maka tiang ni adalah tiang yang sangat mulia. Jadi bila tuan-tuan masuk dalam Raudhah ni, tuan-tuan cubalah untuk solat di sebelah atau di belakang tiang ni. Dan ada banyak lagi tiang-tiang, ada cerita-cerita dia tersendiri. Dan setelah kita cerita, pastilah kita nak tahu macam mana kita nak masuk ni. Buat masa sekarang ni, kita tak boleh nak melulu masuk je dalam Raudhah ni. Sebab apa? Sebab kerajaan Arab Saudi dah bangunkan satu aplikasi, dan kita sebagai jemaah umrah ni kita perlu daftar dulu dalam aplikasi tu, dan akan diberikan tiket untuk masuk dalam Raudhah nanti. Jadi macam mana kita masuk? Kita akan masuk melalui pintu Babus Salam. Bila kita masuk pintu Babus Salam tu, sebelah kiri kita adalah Raudhah dan sebelah kanan kita adalah kiblat. Jadi kita masuk dalam keadaan yang, pastikan kita dalam keadaan berwuduk, dan sama kita dalam keadaan yang suci bersih. Bila kita solat, bila kita masuk, kita solat dalam keadaan hati kita yang tenang, hati yang betul-betul rasa rendah diri. Sebab apa? Kita berada dalam satu kawasan yang mulia, kawasan yang Rasulullah solat dalam tu, sahabat-sahabat yang mulia pun solat dalam tu. Jadi seterusnya kita akan pergi ke checkpoint kita yang seterusnya, iaitu makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tak lengkaplah bagi seorang dayuhur rahman sekiranya dia tidak ziarah Nabi sallallahu alaihi wasallam di makamnya. Let's go. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT sekalian, ini adalah checkpoint kita yang ketiga untuk hari ini, iaitu makam orang yang paling mulia di sisi Allah SWT, iaitu makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana tak lengkap bagi seorang dayuhur rahman sekiranya dia tak datang ziarah Nabi sallallahu alaihi wasallam di makamnya. Jadi Rasulullah juga pernah bersabda, "Man zarani ba'da wafatani faka'annama zarani fi hayati." Maksud dia, barang siapa yang menziarahiku selepas aku wafat, seolah-olah dia menziarahiku semasa hidupku. Ada kelebihan bagi orang yang ziarah ke makam Nabi ni. Sebab apa? Para Nabi ni tak mati, dia hidup dalam kubur masing-masing. Dan insya-Allah bila kita bagi salam pada Nabi, insya-Allah Nabi akan jawab salam kita. Jadi di sini bukan hanya terdapat makam Nabi sahaja, juga di sebelah makam Nabi terdapatnya makam orang yang paling rapat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu sahabat karib Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri, iaitu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan di sebelah Abu Bakar terdapat satu lagi khalifah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menangkap sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Jadi bila kita datang sini, pastikan untuk kita bagi salam pada Nabi. Tak lengkap bagi kita kalau kita ziarah tapi tak bagi salam pada Nabi. Macam mana cara dia kita nak bagi salam pada Nabi ni? Cara dia, pastikan bila kita datang tu, kita datang dalam keadaan yang berwudu. Ini menandakan adab kita pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bila kita bagi salam pada Nabi, kita bagi salam dalam suara yang lembut. Jangan kita bagi dalam suara yang keras. Yang pertama kita bagi salam pada Nabi, berdiri di depan makam Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habiballah, Assalamualaikum ya Nabi Allah.
Dan seterusnya kita bergerak sedikit ke kanan berdepan dengan makam Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Assalamualaikum ya Khalifatul Awwal Abu Bakar As-Siddiq. Dan seterusnya kita bergerak sedikit lagi ke kanan berdepan dengan makam Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Assalamualaikum ya Amirul Mukminin ataupun Assalamualaikum ya Khalifatul Tsani Umar Al-Faruq. Dan setelah itu kita bergerak pusing badan kita menghadap ke kiblat di sebelah makam dan kita doa. Kita doa apa? Kita doa supaya di akhirat kelak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudi untuk bagi syafaat pada kita. Siapa yang tak nak syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dan satu lagi, saya pasti dalam kalangan haji dan hajah ataupun dalam kalangan tuan-tuan dan puan-puan pasti ada maksudnya sebelum kita datang ke sini di Malaysia, pasti ada dalam kalangan sahabat handai kita ataupun sepupu sepapat kita, saudara-saudara kita kata apa? Nanti bila sampai jumpa Nabi, tolong bagi salam atas nama kita. Pasti ada yang cakap macam tu. Macam mana cara dia? Kita nak bagi salam atas nama orang lain. Sekiranya cara dia macam mana? Sekiranya yang suruh kita tu 2-3 orang dan kita boleh sebut nama dia, kita cuba untuk sebut. Kita bagi salam dan kita sebut nama dia, nama orang tu. Contoh Aiman, kita bagi salam atas nama dia. Dan sekiranya namanya terlalu ramai dan menyusahkan kita untuk sebut satu persatu nama tu, maka memandai hanya dengan kita bagi salam dan diniatkan atas nama mereka. Itu sahaja. Dan seterusnya kita akan bergerak ke checkpoint kita yang terakhir untuk hari ini, iaitu checkpoint terakhir ziarah dalam, iaitu perkuburan Baqi'. Tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT sekalian, ini adalah checkpoint kita yang terakhir untuk ziarah dalam, iaitu perkuburan yang paling terkenal di seluruh dunia, iaitu perkuburan Baqi' Al-Gharqad. Kenapa nama dia Baqi', tuan-tuan? Sebab apa? Sebab nama Baqi' itu diambil daripada nama tempat yang banyak pokoknya. Sebab apa? Dulu sebelum dijadikan perkuburan, tempat ni banyak pokok. Dan kenapa Gharqad? Gharqad itu adalah nama bagi pokok itu sendiri. Jadi perkuburan Baqi' ini terdapat banyak sangat kelebihan. Dan menurut Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu keluar pada lewat malam semata-mata untuk apa? Semata-mata untuk memohon keampunan dan kemaafan untuk para penghuni Baqi'. Dan menurut Ibn Abbas pula, setiap kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu di perkuburan Baqi' ni, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan baca satu doa, iaitu Assalamualaikum ya ahlal kubur yaghfirullahu lana wa lakum. Maksud dia apa? Semoga keselamatan terlimpah pada kalian wahai ahli kubur. Semoga Allah SWT ampuni kami dan kalian. Dan kita juga boleh pakai doa ni. Setiap kali kita setiap kali lalu di mana-mana perkuburan, pastikan untuk kita baca doa ni. Sebab apa? Sebab ini adalah amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di perkuburan Baqi' ni pun banyak kelebihan dia. Apa kelebihan dia? Perkuburan Baqi' ni adalah kubur pertama yang dibangkitkan. Bila semua dah mati di hari akhirat nanti, bila nak dibangkitkan, perkuburan Baqi' ni akan jadi perkuburan yang pertama sekali dibangkitkan. Tapi malang bagi kita orang yang sekarang ni. Sebab apa? Sebab sekarang ni perkuburan Baqi' ni dah penuh. Siapa-siapa je orang yang orang yang mati di Madinah ni dah tak ada dah dikuburkan dekat Baqi'. Sebab apa? Sebab perkuburan Baqi' ni dah penuh. Jadi bila orang-orang Malaysia mati di Madinah, dia akan dimakamkan dekat mana? Dekat Uhud. Tapi Rasulullah SAW pernah bersabda. Rasulullah kata apa? Man istata'a an yamuta bil Madinah falyamutu biha fa innahu ashfa'u liman yamutu biha. Maksud dia apa? Siapa yang mampu mati di Madinah, maka matilah di sana. Sungguhnya aku akan bagi syafaat pada siapa yang mati di sana. Jadi siapa yang mati dekat Madinah ni, walaupun tak dimakamkan dekat Baqi', kita akan dapat syafaat daripada Rasulullah. Macam mana kita nak dapat syafaat ni? Macam mana kita nak dapatkan peluang untuk mati dekat Madinah ni? Macam mana? Kita boleh amalkan satu doa. Doa siapa? Doa sahabat Nabi sendiri, iaitu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu.
Doa dia apa? Allahumma rzuqna syahadatan waj'al mauti fi baladi rasulika sallallahu alaihi wasallam. Kita boleh amalkan doa ni supaya apa? Supaya Allah SWT matikan kita dekat Madinah. Matikan kita dekat negeri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya kita tak mati pun, sekiranya kita tak mati dekat Madinah pun, kalau kita mati dekat Malaysia sekalipun, dengan izin Allah, sekiranya kita selalu mengamalkan doa ni, dengan izin Allah, Allah Ta'ala akan pindahkan jasad kita di tanah haram, maksudnya tanah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Benda ni tak mustahil. Allah Ta'ala boleh buat perkara ni. Dan sebelum kita masuk, pasti kita nak tahu siapa yang dikuburkan dekat sini. Menurut ayat ulama, lebih kurang 10,000 sahabat dikuburkan dekat sini. 10,000 sahabat, apa? Sahabat-sahabat Nabi, orang yang mati syahid, semua dikuburkan dekat sini. Siapa lagi? Ahli keluarga Nabi juga dikuburkan dekat sini. Isteri-isteri Nabi semua dikuburkan dekat sini. Semua isteri Nabi kecuali Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, Sayyidatina Maimunah radhiyallahu anha, dan Sayyidatina Maryam Qibtiyah radhiyallahu anha. Sebab apa? Sayyidatina Khadijah dan Sayyidatina Maimunah wafat di Mekah dan dimakamkan dekat Mekah, dan Sayyidatina Maryam wafat di Madinah tetapi dimakamkan bukan di dalam Baqi'. Jadi sebelum saya lupa, Sayyidatina Uthman radhiyallahu anha, iaitu Khalifah Islam yang ketiga, juga dimakamkan dekat sini. Jadi pastinya kita akan masuk ke dalam dan saya akan tunjukkan satu persatu kubur yang saya cakapkan tadi. Itu saja untuk baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jikalau sebelum ini kita telah melakukan aktiviti ziarah dalam, kali ini kita akan melakukan aktiviti ziarah luar. Sama juga seperti ziarah dalam, ziarah luar juga ada beberapa checkpoint, dan checkpoint kita yang pertama hari ini adalah Masjid Quba. Kenapa Masjid Quba ni menjadi masjid yang pertama sekali? Nanti saya akan bagi tahu. Jadi apa Masjid Quba ni? Jadi Masjid Quba ni adalah masjid yang pertama sekali didirikan atas dasar takwa, dan perkara ini juga telah diakui oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan firman-Nya, la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwal yaumin ahaqqu an taquma fihi. Maksud dia apa? Sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa sejak hari pertama dan adalah lebih patut kamu bersalat di dalamnya. Masjid yang dimaksudkan di sini adalah Masjid Quba. Macam mana terbinanya Masjid Quba ni? Kalau tuan-tuan nak tahu, macam yang sebelum ni saya cerita mengenai Masjid Nabawi, sebelum Rasulullah pergi ke Madinah, Rasulullah pada waktu hijrah tu, Rasulullah berhenti di Quba selama 4 hari. Itu pada tanggal 8 Rabiul Awal, Rasulullah tiba di Quba. Pada ketika itu Rasulullah menetap di rumah menetap bersama Bani Amru di rumah Kalthum bin Al-Hadam. Bila tiba di sana, Kalthum pun bertanya kepada Rasulullah, apa yang Rasulullah ni nak, apa yang diinginkan oleh Rasulullah. Maka Rasulullah pun kata apa? Rasulullah nak bina masjid. Maka Kalthum pun menyediakan tanah untuk Rasulullah, dan Rasulullah dan sahabatnya mulai membina Masjid Quba. Jadi sepanjang Rasulullah duduk di Madinah, Rasulullah juga selalu mengunjungi Masjid Quba ni, iaitu pada hari Isnin, tak hari Isnin, hari Khamis, tak hari Khamis, hari Sabtu. Jadi jelaslah di sini bahawa bahawa Masjid Quba ni adalah masjid yang sangat penting dan sangat mulia. Jadi kenapa kita ziarah yang pertama sekali kita ziarah di Masjid Quba ni? Perkara ini adalah kerana hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tatahhara fi baitihi thumma ata Masjidil Quba fa shalla fihi salah kana lahu ka ajri umrah. Maksud dia apa? Barang siapa yang berwuduk di rumahnya dan kemudian pergi ke Masjid Quba untuk bersolat, akan diberi ganjaran pahala seperti pahala umrah. Kita nak dapat,
Sebab apa kita datang ke Masjid Quba untuk apa? Untuk checkpoint yang pertama adalah kerana kita nak dapatkan pahala umrah ni. Jadi lepas kita solat, kita akan bergerak ke checkpoint kita yang seterusnya, iaitu Masjid Qiblatain. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. صدق الله العظيم. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Ta'ala, inilah dia checkpoint kita yang seterusnya, iaitu Masjid Qiblatain. Kenapa nama dia Qiblatain? Tuan-tuan tahu tak? Qiblatain tu maksud dia apa? Qiblatain tu maksud dia masjid dua kiblat. Kenapa dua kiblat sedangkan Islam hanya ada satu kiblat, iaitu Kaabah? Dahulunya, sebelum Kaabah ni dijadikan kiblat kita, umat Islam umat Islam terdahulu, bila diorang solat, diorang menghadap ke Baitul Maqdis. Jadi cerita dia macam ni. Bila Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, maka orang Yahudi ni, dia kritik Islam ni. Dia kata apa? Muhammad menentang ajaran kita, tetapi bila solat sama kiblat dengan kita. Dia orang kata gini. Maka Rasulullah doa hari-hari. Pada hari Rasulullah doa supaya Allah Ta'ala pindahkan kiblat daripada Baitul Maqdis ke Kaabah. Maka setelah umat Islam solat selama 16 hingga 17 bulan menghadap ke Baitul Maqdis, maka turunlah ayat macam yang saya baca di awal tadi. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka palingkanlah wajah kamu ke Masjidil Haram. Maka bila Allah turunkan ayat tu, maka pada ketika itu pindahlah kiblat orang Islam ke Kaabah. Tapi masa tu orang Yahudi ni masih lagi dia macam nak ejek lagi Islam ni. Dia kata apa? Macam mana dengan solat orang yang dah mati tu? Orang yang dah mati tapi solat dia dulu, dia menghadap ke Baitul Maqdis. Dia ejek lagi sampailah Allah Ta'ala turunkan ayat sayaqulus sufaha'u minan nas. Maka telah berkatalah orang-orang yang bodoh. Jadi macam mana dia punya flu dia pindahnya kiblat ni. Pada ketika itu Rasulullah SAW ni berkunjung ke rumah satu orang sahabiah, nama dia Ummu Bishr bin Al-Barra bin Ma'rur. Ummu Bishr binti Al-Barra bin Ma'rur. Rasulullah datang rumah dia, dia ada buat jamuan, maka Rasulullah pun datang. Rasulullah datang nak penuhi jemputan dia. Dan bila masuk waktu zuhur, Rasulullah pun solat dekat perkampungan tu. Perkampungan Bani Salamah. Sebelum saya lupa, Masjid Qiblatain ini dulunya dikenali sebagai Masjid Bani Salamah kerana masjid itu berada di perkampungan Bani Salamah. Maka masuk waktu solat zuhur, Rasulullah pun solat dekat situ. Solat dekat situ sampailah ke rakaat kedua, turunlah ayat itu fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka palingkanlah wajah kamu ke Masjidil Haram. Maka Rasulullah pun pusing sebanyak 180 darjah. Maka bila Rasulullah pusing, sahabat-sahabat pun ikut pusing. Dan perkara itu berlaku di Masjid Qiblatain ini. Maksudnya Masjid Qiblatain ini menjadi saksi detik-detik bersejarah dalam Islam. Itu je lah dia punya cerita. Dan kita kena ingat, Masjid Qiblatain ni tak ada apa-apa kelebihan. Contoh macam Masjid Quba. Bila Masjid Quba, man tatahara fi baiti thumma tamazil Quba fa salla fi salat kana lahu ka ajrin umrah. Ada pahala umrah bila kita solat dekat Masjid Quba. Tapi Masjid Qiblatain tak ada apa-apa, hanya ada sama je macam masjid lain, hanya ada cerita bersejarah ni saja. Jadi lepas ni tuan-tuan nak ambil gambar ke apa, boleh ambil gambar. Dan setelah itu kita boleh bergerak ke checkpoint kita yang ketiga. Tuan-tuan dan rahmati Allah SWT, ini adalah checkpoint kita yang ketiga untuk hari ini, iaitu Masjid 7. Kenapa Masjid 7? Sebab ada 7 masjid. Masjid yang pertama Masjid Al-Fat, yang kedua Masjid Salman, yang ketiga Masjid Abu Bakar.
Yang keempat Masjid Umar, seterusnya Masjid Ali, dan terakhir Masjid Ali, Masjid Fatimah, dan Masjid Khandaq. Tapi dalam 7 masjid ni ada beberapa masjid yang dah tak ada, seperti Masjid Abu Bakar. Sebab apa? Sebab kerajaan Arab Saudi runtuhkan atas sebab nak buat parking, tak silap. Itu lah. Jadi kenapa dalam satu kawasan ni, mesti orang tertanya-tanya, kenapa dalam satu kawasan ni ada banyak masjid? Dia sebenarnya dulu tapak-tapak masjid ni sebenarnya ni adalah kubu tentera Islam waktu peperangan Ahzab ataupun peperangan Khandaq. Dia dibangun masjid pada zaman pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Jadi tak lengkaplah cerita kita kalau kita cerita pasal Masjid 7 tapi kita tak cerita pasal peperangan Ahzab. Kenapa terjadinya perang Ahzab ni? Perang Ahzab ni terjadi sebab orang Yahudi, pada waktu tu orang Yahudi ni tak puas hati, memang tak puas hati dengan tentera Islam. Sebab apa? Sebab Islam ni makin lama makin berkembang. Maka apa dia orang buat? Dia orang ajak orang Quraisy Mekah untuk lancarkan satu peperangan untuk tentera Islam ni. Nak lancarkan satu peperangan dengan tentera Islam. Sebenarnya orang Yahudi ni dia penakut. Sebab apa dia ajak orang Quraisy? Sebab apa dia nak jadikan orang Quraisy ni garis hadapan dalam peperangan ni. Memang dia buat macam tu. Itu yang membuatkan siapa? Abu Sufyan jadi panglima perang tu. Maka bila dia orang dah setting semua, maka bergeraklah tentera Ahzab seramai 10,000 orang untuk perang dengan tentera Islam. Maka Nabi bila tahu ada 10,000 tentera nak datang serang, dia buat mesyuarat. Dalam mesyuarat tu ada satu orang sahabat ni, iaitu Salman Al-Farisi. Dia bagi cadangan apa? Cadangan supaya tentera Islam ni gali parit, sebagaimana yang dilakukan oleh tentera Farsi dulu. Maka Rasulullah terima cadangan tu. Maka digalilah parit sedalam 5 meter, lebar 2 meter, dan panjangnya 2 kilometer. Maka bila tentera Ahzab sampai ke Khandaq, bila sampai ke Jabal Sila tu, mereka pun terkejut. Sebab apa? Sebab orang Arab tak pernah guna strategi ni. Yang pun terkejut habis lah dalam peperangan tu. Maka tentera Islam bertahan. Sebelum saya lupa, peperangan Ahzab ni juga dikenali sebagai perang saraf. Sebab apa? Dalam perang Ahzab ni tak banyak sangat peperangan fizikal yang berlaku. Dia lebih kepada bertahan dan menyerang gitu lah. Sebab tu orang kata perang saraf. Jadi dalam waktu dia tentera Islam waktu dikepung selama 26 hari. 26 hari dikepung sebelum berundurnya tentera Ahzab ni. Dalam waktu perang tu ada satu peristiwa tu, ada beberapa orang Quraisy yang berjaya tembus ke dalam benteng tentera Islam, melepasi parit tu. Antaranya Amr bin Abu Diwud dan Ikrimah bin Abu Jahal. Ada lagi beberapa orang. Dia orang masuk dan dia orang nak serang tentera Islam. Untuk pengetahuan semua, Amr ni adalah salah seorang pahlawan Quraisy yang sangat digeruni. Dan bila Amr ni masuk, maka dia berdepan dengan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Maka lawan punya lawan, dengan izin Allah, Sayyidina Ali dapat bunuh Sayyidina Amr bin Abdi Wud ni. Maka bila Ikrimah kawan-kawan dia tengok Amr yang gagah ni pun kalah, maka dia orang pun lari. Dan macam biasa perang saraf lagi. Dan satu ketika Rasulullah doa di Masjid Al-Fat. Masjid Al-Fat ni adalah salah satu daripada Masjid 7 yang tadi lah. Habis doa apa? Allahumma munzil kitab sari al-hisab ahzimil ahzab Allahumma zilhum wa zilzilhum. Rasulullah doa selama 3 hari. Selama Isnin, Selasa, dan Allah Ta'ala kabulkan pada hari Rabu ni. Allah Ta'ala turunkan bantuan berupa angin badai. Bila bantuan datang, tentera Ahzab ni pun dah kecoh, maka dia orang pun berundur. Maka menanglah tentera Islam dalam perang ni. Itu dia cerita serba sedikit mengenai perang Ahzab. Jadi seterusnya kita bolehlah bergerak ke checkpoint kita yang terakhir, iaitu Bukit Uhud. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala, inilah dia checkpoint kita yang terakhir untuk hari ini,
iaitu Bukit Uhud. Tuan-tuan pernah pergi tak Bukit Uhud ni? Jadi Bukit Uhud ni adalah bukit yang sangat hebat, sangat mulia di sisi Allah. Dan tak lupa juga Bukit Uhud ni juga adalah bukit daripada syurga. Dan ni adalah salah satu daripada benda-benda yang ada di syurga yang Allah telah pinjamkan di bumi. Telah pinjamkan Bukit Uhud ni ke bumi. Kenapa nama dia Uhud? Uhud ni maksudnya bersatu. Sebab apa? Sebab kalau tengok daripada atas, tengok daripada satelit, Uhud ni sebiji je. Dia tak bercampur dengan bukit-bukit yang lain. Sebab tu nama dia Bukit Uhud. Dan Uhud ni pun banyak dia punya kemuliaan dia. Dan Rasulullah juga pernah bersabda, satu ketika satu orang sahabat nama dia Anas radhiyallahu anhu, dia berjalan balik daripada Khaybar, dan Rasulullah berhenti di Bukit Uhud. Rasulullah kata apa? Hadza jabala yuhibbuna wa nuhibbuhu. Sebenarnya bukit ini mencintai kita dan kita mencintainya. Di Uhud ni, dalam hadis ni kita dapat tahu bahawa Bukit Uhud ni adalah bukit yang sangat mulia. Dan tak lupa juga Bukit Uhud ni juga adalah saksi peperangan Uhud. Saya rasa tak ada kot daripada kalangan kita yang tak tahu perang Uhud. Sebab apa? Perang Uhud ni adalah perang yang dalam Islam adalah antara perang yang penting lah. Perang yang juga antara perang yang amat sedih. Sebab apa? Dalam perang Uhud ni juga syahidnya bapa saudara Rasulullah yang Rasulullah sangat cintai, iaitu Hamzah bin Abdul Muttalib. Macam mana cerita perang Uhud ni? Jadi perang Uhud ni berlaku pada tahun 3 Hijrah. Kenapa berlaku perang Uhud? Sebab waktu tu tentera Quraisy Mekah ni sangat marah dengan tentera Islam, rentetan daripada perang Badar. Perang Badar dia orang memang kalah habis lah dia orang. Bila dia orang kalah, dia orang pun nak balas dendam pada tentera Islam. Dia pun ajak Rasulullah SAW dan tentera Islam perang dekat Uhud. Bila sampai dekat Uhud, waktu tu dia orang adat orang Arab. Adat orang Arab ni 3 lawan 3. Bila 3 lawan 3, tentera Islam dan tentera kafir, maka menanglah tentera Islam. Lepas dia punya adat tu, maka dia pun mula perang. Kalau tuan nak tahu, perang Uhud ni ada 3 fasa. Fasa yang pertama dimenangi oleh tentera Islam. Tentera Islam menang. Dan ada juga dekat kawasan Bukit Uhud ni juga ada satu bukit, nama dia Bukit Ainain ataupun Jabal Al-Ramad. Di sinilah tempatnya Rasulullah menempatkan 50 orang pemanah, diketahui oleh Abdullah bin Jubair. 50 orang pemanah ni lah kunci kemenangan tentera Islam pada fasa pertama ni. Bila tentera kafir nak serang, pemanah pun memanah, maka dia tak dapat nak serang. Dan tentera Islam pun memukul mundur tentera kafir ni. Itu pun fasa pertama Islam menang. Bila fasa kedua ni, bila tentera kafir ni macam dah nak lari, orang Islam yang tentera pemanah yang ada kat Bukit Ainain tu, dia orang turun ke bawah. Sebab apa? Sebab tergoda dengan harta ghanimah ni, harta rampasan yang tinggalkan oleh orang kafir ni. Maka dia orang pun turun. Walaupun Nabi dah ingatkan supaya jangan turun, apa menjadi menang atau kalah, sebelum perintah aku jangan turun. Rasulullah kata, tapi dia orang degil. Dia orang pun turun. Bila dia orang turun, ada satu orang panglima kafir ni yang pada ketika itu belum memeluk Islam, iaitu Khalid bin Al-Walid. Khalid Al-Walid ni dibawa baki tentera Quraisy, naik kuda, dia pusing. Maknanya dia serang daripada belakang, daripada bukit Ainain tu diserang. Dia bunuh baki-baki tentera Islam yang tak turun tu, termasuk Abdullah bin Jubair. Tu diserang daripada belakang. Maka tentera Islam ketika itu masuklah fasa yang kedua, iaitu fasa kekalahan tentera Islam. Maksudnya bukan kalah, maksudnya dia orang macam kucak kacir sedikit waktu tentera Islam. Sebab apa? Depan ada, belakang ada. Maka tentera Islam waktu tu lah ramai tentera Islam yang syahid. Waktu tu juga Rasulullah cedera pada bahagian muka. Dan ada juga yang waktu tu ada tentera kafir yang mengatakan Rasulullah dah syahid. Ada yang kata Rasulullah dah syahid. Bila tentera Islam ni macam dengar ada orang kata Rasulullah syahid, ada yang dah lepas pedang dia, ada yang macam dah tak nak perang dah, tak nak lawan dah, sebab rasa macam dia orang dah kalah.
Tapi bila Rasulullah dengar je tentera Islam ada yang macam dah tak semangat nak perang, Rasulullah pun keluar daripada tempat persembunyian. Rasulullah kata apa? Ana Muhammad, ana Muhammad. Maka bila tentera Islam tengok, oh Muhammad masih hidup, Nabi kita masih hidup, dia pun semangat balik dan lawan balik dan masuklah fasa yang ketiga. Rasulullah buat apa? Rasulullah ajak tentera Islam ni naik ke Bukit Uhud dan perang, lawan daripada atas. Maka tentera kafir ni pun datang nak kejar. Bila nak kejar, Rasulullah doa kata apa? Ya Allah, bantulah kita orang. Rasulullah minta bantuan. Bila Rasulullah minta bantuan, dia pun lawan lagi. Bila dan fasa yang ketiga ni dimenangi oleh tentera Islam. Natijahnya tentera Islam waktu menang. Tapi bila Abu Sufyan ni dia tengok, yang pada ketika itu Abu Sufyan lah panglima perang tu. Bila dia tengok, dia tahu kalau tentera kafir tetap naik nak lawan juga, dia tahu akan kalah. So dia panggil apa, tentera kafir ni mundur. Lepas tu dia nyatakan kemenangan. Dia buat gitu, dia takut sebenarnya. Tapi sebabkan bila dia takut, dia kata dia rasa dia dah menang waktu fasa kedua tu, maka dia pun panggil balik, dia pun menyatakan kemenangan. Dan pada ketika itu dia orang pun balik. Maka Rasulullah pun dalam keadaan sakit-sakit dan dia orang pun solat duduk, dan ada satu kawasan tu solat duduk, dan dia orang pun balik ke Madinah. Inti dia dekat sini, perang ni sebenarnya Islam tak kalah. Ramai orang sangka yang Islam kalah. Sebenarnya Islam tak kalah sebenarnya. Cuma dalam 3 fasa tu, fasa pertama Islam menang, fasa kedua hampir kalah, dan fasa yang ketiga Islam menang balik. Itu je cerita pasal perang Uhud. Kalau nak detail lagi, kita boleh sambung lagi nanti dalam ziarah tambahan kita. Itu saja.